Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Izzat Faris Bewan Nazli dari kelas 7 ingin membentangkan pemikiran yang terdapat dalam puisi dan prosa Melayu tradisional yang telah saya pilih. Puisi tradisional yang telah saya pilih ialah pantun. Pantun merupakan puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Pantun pertama ialah pantun Melayu. Pantun ini dipetik daripada puisi Melayu. Pantun ini berbunyi seperti ini. Angin barat, ombaknya besar, mau ke laut, berhati-hati. Ingin selamat, banyak belajar. Ilmu dituntut, bekal dicari. Pantun ini memberi pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Masyarakat kita sering menekankan kepentingan ilmu pengetahuan yang perlu dituntut sejak kecil kerana ilmulah seseorang itu akan menjadi seorang yang berguna dan mendapat kesenangan hidup. Ilmu pengetahuan perlu dituntut oleh setiap orang kerana ilmu ini diibaratkan cahaya yang akan menerangi hidup di samping matlamat utamanya supaya manusia dapat membezakan di antara kebenaran dengan kebatilan. Seperti yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud Dia Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya dan sesiapa yang diberikan hikmah itu maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal yang dapat memikir dan memahaminya. Pengajaran yang terdapat dalam pantun ini adalah kita hendaklah menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil kerana ilmu adalah panduan hidup dan tanpa ilmu hidup kita akan terumban-ambing. Menuntut ilmu dianggap sebagai sumber banyak kebaikan dalam kehidupan. Ilmu bukan sahaja bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat dan persekitaran. Pantun Melayu yang seterusnya yang berbunyi, apa tanda tepak berisi, cukup dengan sirih pinannya. Apa tanda anak berbudi, ayah bondanya disayangi. Pantun ini memberi pemikiran tentang sifat hormat menghormati. Sifat hormat menghormati merupakan adab yang telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Melayu. Salah satunya ialah menghormati orang yang tua, yang merupakan satu amalan yang penting dalam masyarakat Melayu dan hal ini sangat ditekankan serta bermula dalam keluarga. Pantun ini menjelaskan pentingnya menghormati orang tua. Orang tua termasuk ibu bapa yang telah tua selalu dilihat mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarga. Mereka biasanya menjadi tempat untuk mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar kerana merekalah yang makan garang lebih dahulu. Pantun ini mempunyai pengajaran iaitu kita hendaklah mempunyai sifat hormat menghormati agar ia dapat membantu dalam memastikan hubungan sosial yang baik dan harmoni antara individu dengan masyarakat. Seterusnya, pemikiran tentang hubungan manusia dengan pencipta. Pemikiran tentang hubungan manusia dengan pencipta jelas menunjukkan isu-isu kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Pantunnya yang berbunyi, saat melati mekar di taman, banyak orang akan terkesan. Jika hati dipenuhi keimanan, membaca Al-Quran tiada bosan. Pantun ini membawa maksud yang orang yang beriman akan ringan melakukan amal kebaikan, termasuk salah satu amalannya adalah membaca Al-Quran. Sedangkan jika seseorang lemah imannya, pasti akan berat untuk beramal dan beribadah.
Pemikiran masyarakat Melayu di sini adalah hati orang yang beriman pasti tidak bosan untuk melakukan ibadah. Sebagai seorang Islam, kita hendaklah melakukan amal kebaikan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan dapat membangunkan masyarakat yang bersikap madani. Pantun ini juga menekankan bahawa orang yang memiliki iman yang kuat akan merasa ringan dalam menjalankan amal kebaikan termasuk membaca Al-Quran. Iman adalah sumber kekuatan dan motivasi dalam beribadah. Pemikiran yang terakhir adalah pemikiran tentang tingkah laku dan moral manusia. Masyarakat Melayu juga menyentuh tentang tingkah laku dan moral manusia dalam kehidupan seharian. Hal ini bertujuan sebagai pengajaran dan teladan kepada masyarakat supaya dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Pantunnya yang berbunyi, pulau di balik pulau gosong, pandan di Jawa diranggukan. Jangan kata terdorong-dorong, badan dan nyawa menanggungkan. Pantun ini dipetik daripada antologi Baik Budi Indah Bahasa, tingkatan 2. Rangka pantun di atas menjadikan bahawa masyarakat Melayu menitik beratkan penjagaan tutur kata kerana tutur kata itu mencerminkan kepribadian, akhlak serta tingkah laku seseorang. Selain itu, tutur kata juga mampu membina hubungan baik dengan manusia sekaligus mengelakkan diri kita daripada berlaku persengketaan dengan orang. Jika tutur kata itu tidak dijaga, maka kita sendiri akan menanggung sengsara. Pengajaran yang boleh diambil daripada pantun ini adalah tutur kata yang baik mencerminkan kepribadian, akhlak dan tingkah laku seseorang. Oleh kerana itu, kita hendaklah berusaha untuk berbicara dengan sopan, hormat dan bijak. Tutur kata yang baik dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita berbicara dengan hormat dan sopan, orang lain cenderung lebih suka berinteraksi dengan kita dan ini membantu mencegah konflik. Seterusnya, prosa tradisional. Prosa tradisional yang saya pilih adalah cerita binatang. Cerita binatang merupakan cerita yang mengambil binatang sebagai watak dalam cerita. Watak-watak binatang ini diberi sifat sebagai manusia biasa, iaitu boleh bertutur, berfikir dan hidup dalam masyarakat serta memainkan peranan tertentu. Cerita binatang yang saya pilih ialah Arnab dan Kura-Kura. Terlebih dahulu, saya akan membaca sinopsis cerita Arnab dan Kura-Kura. Pada zaman dahulu, ada seekor arnab yang sangat sombong. Dia amat berbangga dengan kepantasan dia melompat. Pada suatu hari, dia terjumpa seekor kura-kura merangkat amat perlahan. Lalu, ketawalah sang arnab dengan sekuat hatinya. Pertengkaran telah berlaku antara arnab dengan kura-kura. Mereka membuat keputusan untuk mengadakan satu pertandingan bagi menentukan siapa yang paling pantas. Dengan kesombongannya itu, sang arnab pun mengajak sang kura-kura berlumba. Walaupun sang kura-kura tahu bahawa dia akan kalah, namun sang kura-kura tetap menyetujui untuk bertanding dengan sang arnab. Tibalah hari perlumbaan, kedua-dua haiwan ini pun bermula berlumba. Laluan pertandingan mereka dikelilingi oleh pelbagai flora dan fauna yang menari begitu gembira. Seperti yang diduga, sang arnab melompat ke hadapan dengan pantas sekali dan mendahului perlumbaan tersebut, manakala sang kura-kura hanya merangkak ke depan dengan perlahan-lahan. Akan tetapi, hujan lebat turun dengan tiba-tiba. Berhentilah sang arnab dan terpaksa melompat ke bawah sepohong pokok. Lalu, sang arnab duduk di bawah pokok dan tertidur kerana dia yakin bahawa sang kura-kura pasti tidak dapat melepasinya walaupun dia tidur.
Pada masa ini, flora dan fauna menari dengan ceria seolah-olah mereka tahu keputusan pertandingan ini. Apabila hujan sudah berhenti, sang kura-kura terus merangkak menuju ke garisan penamat, manakala sang arnab masih belum terjaga. Apabila sang arnab terbangun dari tidur, dia melihat sang kura-kura telah hampir dengan garisan penamat. Maka melompatlah sang arnab dengan sekuat-kuatnya. Namun, sang arnab tidak berjaya mendahului sang kura-kura ke garisan penamat. Maka kalahlah sang arnab dalam perlumbaan tersebut. Selanjutnya, apa pemikiran yang terdapat dalam cerita yang saya baca tadi? Kisah ini menyalahkan pemikiran tentang kepentingan ketabahan dan konsisten dalam mencapai matlamat. Walaupun sang arnab mempunyai kelajuan yang luar biasa, dia tewas dengan perlumbaan kerana kurang ketabahan. Sang kura-kura dengan berjalan perlahan-lahan tetapi tetap mencapai matlamatnya dengan konsisten. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita agar tidak memandang rendah terhadap orang lain berdasarkan penampilan atau kebolehan mereka. Sang kura-kura adalah contoh yang baik. Walaupun dia bukan haiwan yang pantas, dia berjaya memenangi perlumbaan dengan kebijaksanaannya serta semangat tidak putus asa. Di samping itu, sang kura-kura dalam cerita ini adalah contoh sebenar bagaimana ketekunan dan kerja keras dapat membantu mencapai matlamat. Dia tidak berputus asa walaupun dia tahu dia tidak sepantas arnab. Akhir sekali, sang arnab terlalu yakin dan memandang rendah kepada sang kura-kura yang akhirnya memakan dirinya sendiri. Seperti sang arnab yang tidur di bawah pokok kerana dia yakin bahawa sang kura-kura pasti tidak dapat melepasinya walaupun dia tidur. Ini mengingatkan kita supaya tidak terlalu sombong dan sentiasa berwaspada. Kisah arnab dan kura-kura banyak memberi pengajaran kepada kita. Yang pertama, kita hendaklah tidak berasa sombong dan bongkak atas kelebihan yang kita ada. Jadilah insan yang sering merendah diri. Yang kedua, sang kura-kura mengajar kita bahawa kesabaran adalah aspek yang sangat berharga. Kadang-kala untuk mencapai matlamat memerlukan masa dan usaha yang cukup dan kita mesti bersabar dan gigih dalam perjalanan ke arah mencapai matlamat kita. Yang ketiga, sang arnab memandang rendah terhadap sang kura-kura kerana kelajuannya yang perlahan. Ini mengajar kita bahawa tidak boleh meremehkan atau menghina orang lain berdasarkan penampilan atau kebolehan mereka. Setiap orang mempunyai nilai dan potensi masing-masing. Dan akhir sekali, sang arnab dan sang kura-kura mempunyai ciri-ciri dan kelebihan yang berbeza. Yang berbeza mengajar kita untuk menghargai keunikan setiap individu dan bukannya membanding beza antara satu sama lain. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Di sini saya lampirkan rujukan yang saya peroleh daripada tugasan yang telah saya buat.